bawa air yang kecil sedikit mesti tak boleh padam api yang besar. Sekurang-kurangnya aku buat. Nanti di hadapan Allah, Allah Ta'ala tanya, hang buat apa waktu Nabi Ibrahim sedang dibakar oleh Namrud? Maka aku boleh jawab. Hang badan yang besar ni boleh jawab tak? Dia tanya lagu tu. Jadi hang orang yang alim ilmu banyak, tapi hang dok buat jalan yang salah, hang dok kata dia ni orang yang tak ada ilmu ni, bolehkah nak mengajak tu? Ada orang kata lagu tu? Ada. Dia kata kat Singapura kalau nak mengajak ke tak boleh. Macam saya ni, tara Ustaz Azhar Idrus tu padan-padan Malaysia aja. Ada orang cakap lagu tu, tuan-tuan. Sama orang kata kat Ustaz Azhar Idrus, dia kata Ustaz jealous lah tu tak boleh masuk TV. Dia kata kat dia, Ustaz jealous lah tu. Dia kata apa? Dah maha bodoh. Bukankah setiap kali hampa beli piring tu, CD tu, hampa masukkan di dalam player video tu, bukankah gambar aku keluar di TV? Dia jawab lagu tu. Dah hampa bodoh. Dia jawab relax ya. Tu cara orang pandai jawab. Inilah kita orang kecil, semua orang dia ada fungsi untuk berdakwah. Berdakwah tak mestinya duduk di depan ni bercakap bab agama. Kadang-kadang hak bercakap tu pun dia tak buat pun. Cerita ke orang fadilat sembahyang sunat duha. Tuan-tuan, sembahyang sunat duha ni banyak ganjarannya tuan-tuan. Kita khusyuk dengar tengok muka tak ada seri pun. Muka nampak tipu orang kuat lah. Tak semestinya dia tu ustaz, dia boleh berdakwah hebat. Sejarah dah bukti bahawasanya burung pipit tu dia akan jawab di hadapan Allah, sedangkan gajah yang tak bagi pertolongan waktu tu Allah Ta'ala kira hak kecil lagi. Jadi kita semua orang yang ada dalam majlis ilmu hari ni semua berperanan untuk menyebarkan dakwah Islam ini. Tak mestinya nanti jadi ustaz. Sebab apa yang tak mau buat ni, saya belum start lagi. Belum start habis lah. Okey, itu kata Syekh Muhammad Abduh. Nak berhenti pukul berapa ni? Fa'alu fa'alat, qala ma qala lu qala li qala la. Lena. Kan? Dalam majlis ilmu ni majlis yang cukup barakah kata ulama. Apa makna barakah? Barakah tu makna dia tenang. Sebab tu dalam majlis ilmu banyak orang tidur pasal tenang. Tenang. Kita orang miskin lebih senang pada orang yang kaya. Orang kaya, kata Ustaz Syamsuri, bila waktu malam dia nak tidur lena macam kita. Nak tidur kena makan ubat dulu. Lepas tu baru lena. Bangun tidur sat lagi makan ubat pula. Kita ni tak payah makan ubat. Bila nak lena, tambah dalam masjid. Cukup lena macam ada waktu tu. Kat rumah tak lena macam dalam masjid. Bini dia kata pasal apa? Abang tak lena kat rumah, dah lena dah kat masjid. Balik sekali tak lena dah. Tu. Okey, beberapa aspek hikmah dalam dakwah. Apa hikmah dia? Hikmah dalam arti kata dan pengertian luas boleh ditinjau daripada beberapa segi dalam dakwah Islamiah. Aspek-aspek tersebut sangat wajar ditinjau dari sudut hikmah kerana banyak kewajaran. Dia sebut kat situ. Ada dia kata di sini. Kata pengarang dalam buku metodologi dakwah, dia kata ada satu kalimah hikmah diguna pakai dalam penggunaan ayat. Ada hikmah dia kena jatuh turun. Kalau dia duduk teruk lagi kita. Dia jawab lagu tu, ada hikmah. Ada hikmah lah bini dia pi tegak. Kalau bini dia tak tegak memang teruk lagi dia tu. Melayu suka guna perkataan hikmah kata dia. Beberapa aspek hikmah digunakan dalam bentuk dia. Tetapi yang nak dibincang di sini ialah matlamat marhaliyah itu. Dia ada 3. Yang pertama at-ta'rif. Yang kedua at-taqwin. Yang ketiga at-tanzif. Bukan at-tanzif tu bersih, at-tanfiz. Iaitu satu peringkat di mana Islam diperkenalkan seluruhnya, sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan manusia terhadap kemampuan Islam menjadi kehidupan. Dia panggil, orang putih sebut way of life.
yang menjamin kesejahteraan hidup manusia. Tujuan Nabi diajar supaya berdakwah secara hikmah. Orang nampak Islam ni memang tidak ada keraguan. La raiba fi, tidak ada ragu. Itu secara hikmah. Sebab tu Nabi dia tak ajar secara kasar. Walaupun ada ayat yang mansuh, ada ayat yang diguna pakai ataupun telah dimansuhkan menyebut. Dan ada juga ayat yang menyuruh keras terhadap orang kafir. Tetapi Nabi lebih masyhur kehidupannya dengan penuh hikmah. Nabi SAW, bila mana dia berjumpa dengan para sahabat, bila dia cerita dengan para sahabat, maka sahabat dengar apa yang dia cerita dan sahabat selalu ternanti-nanti cerita dia. Di antara sahabat yang masyhur ialah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dinamakan Abdurrahman ibn Sakhrin. Waktu kita mengaji dengan Pak Tih Keruh dulu, lepas maghrib Pak Tih baca kitab nama dia Tafsir Nasafi karangan Syekh Abdullah An-Nasafi. Diceritakan sahabat-sahabat yang banyak hidup dengan Nabi ialah kalangan orang-orang yang miskin. Sahabat dia, Nabi tak sebut ana fakir, Nabi tak pernah sebut. Nama Nabi sebut ana miskin, dan aku suka pada orang yang miskin, Nabi kata. Dalam sejarah kenapa tertubuhnya sistem pondok, Pak Tih baca hurai dalam kitab ni. Dalam kitab Tafsir An-Nasafi disebut ada satu golongan nama dia Ahlus Sufah. Apa itu Ahlus Sufah? Iaitu orang yang duduk di kelingin rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ilmu. Salah seorang daripada mereka ialah Abdurrahman ibn Sakh, yang dikenali dengan Abi Hurairah, mai mengaji dengan Nabi. Kita tengok hadis, buka hadis Abi Hurairah, tengok buka hadis Abi Hurairah, banyak tak kita tengok? Banyak. Pastinya dia tengok sendiri akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang nak jadi ikut Nabi, yang paling bertepatan sekali ialah alim ulama itu sendiri. Saya duduk di Pondok Pak Tih, saya tengok kehidupan Pak Tih seorang tok guru. Kalau kita di sekolah kita tak dapat tengok sebegitu rupa. Kita duduk di universiti, hatta Universiti Al-Azhar sekalipun tak pernah tengok sebegitu rupa, kecuali kita mengaji sendiri dengan Syekh Yusri yang baca kitab hadis. Kalau bulan puasa dia baca sampai pukul 2 pagi. Kita 2 pagi lain. Dah waktu tu depa duk mengaji hadis tu. Sunan Tirmizi, sunan macam-macam sunan. Kita sebut Sunan Tirmizi tak tahu, kalau Sunan Kalijaga tahu, dengan Sunan Kalilena. Macam-macam sunan. Saya duduk dalam kehidupan tengok Pak Tih Keruh ni apa yang kelebihan dia. Tapi kita tak boleh ta'assub dengan guru kita, dia tak boleh. Kita kalau nak cerita, kalau kita nak ambil contoh pun kita tak boleh ta'assub sehingga kita kata orang lain tak elok, tak bagus, tak boleh. Itu bukan ada ahli ilmu. Kita cerita hanya kita nak ambil pengajaran dari apa yang ada, yang kita boleh ambil daripada sifat seorang tok guru ni. Sifat dia ialah dia kalau bercakap dia buat dulu. Yang boleh diambil. Siapa pernah jadi anak murid dia, dia pasti dengar. Apa sifat Tok Guru Pak Tih yang paling orang boleh ingat sekali? Bila dia bercakap, dia buat dulu. Apa contoh? Di waktu pagi, sistem pondok ni sistem khidmat. Pondok, sistem dia, kita ada khidmat dengan Tok Guru. Sama ada kita bersih rumah dia, sama ada kita bersih pinggan periuk mangkuk kat dalam rumah dia, sama ada kita pergi ke kebun dia, sama ada petang-petang kita halau lembu dia untuk balik ke kandang, sama ada pagi-pagi kita jaga kambing dia, ataupun kita jaga anak dia. Itu sistem dia. Begitu juga Ahlu Sufah ni, mereka hidup dengan Nabi, mereka tolong Nabi, mereka cara mereka hidup dengan Nabi, mereka tengok Nabi ni A sampai Z. Kita mengaji orang yang bawah lagi, kita tengok ulama A sampai Z. Apa dia? Pak Tih bila dia kata banding panjang, pukul 8 pagi kita naik ke kebun, kita pergi tengok anak getah. Dia tanah dia banyak, sampai orang bagi tanah pun ada.
Kita tanah tak ada, duk tengok tanah orang je. Tanah siapa tu mat? Tanah depa. Hak tu pun depa juga yang aku tak ada, tapi kalau aku mati aku dapat tanah. Dia kata lagu tu. Di mana yang kata tepatnya akhlak dia ni? Dia sebut banding panjang, sehari pukul 8 kita naik kebun. Tetapi bila banding panjang sampai di kebun sana 7.30 Patih dah ada. Dah di situ dah buat kerja dulu. Dia suruh orang pukul 8 tapi dia 7.30 dah ada. Berbanding dengan penceramah yang ramai, bukan semua, sesetengah hari ni dia kata, ustaz boleh mai tak? Boleh. Pukul berapa boleh sampai ustaz? Maghrib, sebelum maghrib saya sampai. Kami takut ustaz tak mai, kami buat banner punya besar tu, takut ustaz tak mai, rugi dah buat besar. Saya mai lah. Pukul berapa kita sembang waktu tu? Pukul 5 petang. Sampai pukul 7 malam kita telefon sekali, ustaz tang mana dah? On the way ni. 7 malam dah ustaz ni. Takkan tak dia nak sabar, dia kata. Slow dia pula nada lembut sembang. Kita pun orang bila sembang lembut, kita pun lembut. Kalau orang sembang keras, kita sembang keras. Tak apalah, kita pun sampai 7.30 malam kita kata, maghrib ni bukan waktu Mekah ni ustaz, ni waktu Malaysia, waktu Pulau Pinang ni. Dia kata on the way lah. Kita nak jawab dengan jamaah pun susah. Dia duk kata on the way. Kalau kata tak mau mai daripada awal, senang. Kita boleh panggil ustaz lain. Sampai pukul 8 kita telefon, ustaz tak mana ustaz? On the way lagi. Lah pukul 9 tak mai, satu celaru punya. Sama-sama kita duk uyuh. Tu ustaz penceramah yang setengah-setengah tu tak menempati masa. Nabi SAW ajar, dan tok guru buat macam tu. Kita rasa benda bila dia cerita pada kita sembahyang sunat duha, dia sembahyang sampai ratusan rakaat dalam sehari, dia tak pernah cerita, tapi anak murid dia duk cerita, yang tengok saksi perbuatan dia, kita dengar, kita rasa nak buat. Maka disitulah namanya barakah. Bila ada ilmu, ada amal, ada ikhlas, baru lahirnya barakah. Maka bila ada barakah, kata Pak Teh, dia kata satu orang alim bila dia bercakap satu benda yang Nabi buat, satu orang alim dia bercakap benda yang Nabi buat, kita rasa nak buat, itulah ada barakah, kata Pak Teh. Lantas dia tarik satu syair, bunyi satu libah, dia tarik, dia kata bukan benda yang banyak itu sebab kita tengok banyak, hanya saja benda yang boleh jadi banyak kerana adanya berkat. Berkat itu apa dia? Bila kita ikut sunnah Nabi cara Nabi betul, maka orang akan masuk ke sana dan Islam. Itulah maksud dia tu. Dia kata apa dia? Sehingga masyarakat tidak ada lagi rasa keraguan terhadap kemampuan Islam menjadi sistem, iaitu way of life yang menjamin kesejahteraan manusia. Orang nak tengok kita. Kalau kita bercakap agama sedap, kita buat dah. Kalau kita tak buat, kita kena buat dulu baru kita cakap. Ini akhlak dia. Yang kedua disebut at-takwin, iaitu suatu peringkat di mana pendakwah mula mencari unsur-unsur positif dalam masyarakat. Maksudnya kita kena tengok kalau golongan muda kita nak dakwah dia macam mana. Kalau golongan tua, kita bukan golongan tua tu kasak tu. Orang lama, orang Penang kata orang lam. Hang kasak panggil tuan tua, hang tak tua ke esok? Tak, silap pak cik. Orang lam dia sebut. Orang lam. Kalau orang lam, cara dia macam mana? Kalau kita jadi satu tu imam, masyarakat ni ramai di kalangan orang-orang lama duduk belakang imam, dah umur 60, 70, dipanggil dalam BMW, dipanggil 6 siri, 7 siri. Tu Toki Petronas apa beli-beli waktu dulu. Dia mai duduk belakang kita, kita jadi imam. Apa peranan kita? Maka kita ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bila kita jadi imam, di belakang kita ada 4 golongan. Nabi kata, "Idza amma ahadukumun nas falyakhaffif fa inna fihimul kabira was-saghira wad-dha'ifa wadal hajah." Kata Nabi ada 4 golongan. Kita dah takbir Allahu akbar. Sebelum kita takbir, kita tengok belakang dulu. Sebab tu di sunat kita sebut istaqimu yarhamukallah, lurus dan rapatkan saf. Kita kena tengok makmum tu hak tara mana depa tu.
Oh, ramainya pakcik-pakcik kita, tuan-tuan kita. Maka kita jadi imam, satu set dalam kepala kita, kita kata aku tak boleh lama. Jangan kita duduk berdarah ikut kita. Ini dia kata, cara kita kena tengok orang. Allahu Akbar. Padan-padan baca kuliah sudahlah. Ni dahlah orang tua lagi nak sebut duk biasa mulut tu duk sebut lagu tu. Orang lam duk belakang kita, kita baca. Ni dia penderah Al-Baqarah tu. Kawan tu tadi nak dia baca rokok tak rokok, dia tarik lagu tu. Tak rokok lagi. Sujud pula lama. Itulah kena kita tengok keadaan dia tu. Tu kata hikmah. Kalau hak belakang kita duk istaqimu yarhamukallah, tengok-tengok orang muda. Elok kita kata saya nak baca surah ni panjang sikit boleh tak? Kita tanya dulu, boleh tak saya nak baca surah panjang sikit? Depa kata nak baca surah apa? Kita kata baca surah Al-Baqarah. Baqarah mana Pak Ustaz? Lembu. Hak besar saya Ustaz, panjang sikit. Kami tak khusyuk kalau baca pendek-pendek. Tak apa saya baca Al-Fil boleh. Apa mana fil? Gajah. Besar tu tak apa. Habis main pendek pula dia kata besar. Jangan tak faham bahasa Arab, nama aja besar tapi dia pendek kata. Kita tengok padan-padan, kalau orang muda Nabi kata tak apa. Dan kita mesti dapat redha orang makmum tu dulu kalau kita jadi imam. Satu kaedah lagi disebut oleh para ulama fiqh, bila macam saya mai tempat tuan-tuan, walaupun saya diberi tugas untuk berceramah, untuk bercakap agama, bila saya sampai di tempat tuan-tuan, saya tak boleh buat pandai saya. So kata saya ni ustaz, saya main-main terus saya terlepak. Okey. Kita pakai beratak main semayang semua. Itu nampak keranjak orang kata. Dia ada adab dia. Kita tidak ada hak merampas hak imam. Bila tatut imam dah ada, kita main, orang jemput kita jadi imam, baru kita boleh terima pergi jadi imam. Jangan kita masuk terus. Sama juga dalam kita main rumah orang. Kita main rumah orang, kita bagi salam, orang tu kata mai bila? Baru tanya hamai bila, kita terlepak masuk dah. Sambil-sambil masuk tu, aku baru sampai ni. Masuk dulu tak minta izin, tak boleh. Hang mai bila baru sampai. Jemput masuk, baru masuk. Bila kita masuk dalam keadaan akhlak, ilmu akhlak, dipanggil akhlak, kita tengok tempat duduk dulu. Tak boleh kita duduk terus. Kita tengok dulu. Sebab kata ulama, kemungkinan tempat tuan rumah yang dia suka duduk tantu saat kita duduk, dia pun tak duduk. Kita pergi duduk tempat yang dia suka, dia tak duduk dah. Kita kena tengok dulu, bagi dia duduk, baru kita duduk. Oh, rupanya tantu rumah tempat dia suka duduk. Bagi dia duduk, tu akhlak. Tapi tak perlu minta izin. Tuan rumah, saya duduk ya. Tak perlu minta izin. Tengok dia duduk, terus duduk cara dia. Tetapi bila kita tengok, bila kita masuk dalam rumah tu ada makanan, macam hari raya ada minuman, ada makanan, kata ulama, kita boleh ambil air untuk minum tanpa perlu dia suruh. Kerana al-adatu muhkamatun, benda kebiasaan jadi hukum. Bila dia letak air makanan, dia suruh kita makan, suruh kita minum. Sukanya orang ni bila kita bubuh makanan minuman, orang tu minum. Oh, suka kita. Kita pun tambah kat dia buh lagi. Oh, seronok kita kalau orang kita bagi makan minum, dia mau minum. Rasa kecil hatinya bila kita buh makan, kita suruh minum, dia tak mau minum. Pasal kecil dah tuan-tuan hati. Lepas tu dia belah je, ayat hang kan sedap pun dia kata, aku nak pergi minum kat luar. Wajar tu. Sunat kita ambil dia minum. Tetapi kata ulama dalam bab akhlak, sekiranya kita minum, tiba-tiba cawan tu jatuh dan pecah, wajib dibayar harga cawan atau pinggan yang dipecah tu. Kerana apa? Dia menjemput untuk makan dan minum, bukan untuk jemput memecah pinggan dan cawannya. Tu kaedah dia. Kena tahu kaedah. Jangan main tibai saja. Lagu tu. Begitulah dikatakan akhlak baginda Rasul, yang di keduanya disebut apa dia? Pendakwah mesti mencari unsur-unsur positif. Cara nak dakwah orang muda macam mana, cara nak dakwah budak-budak macam mana. Disebutkan budak-budak ni suka dengar cerita. Orang lama-lama kalau kita sembang dengan mereka suka dengar cerita hak lama-lama. Nak tahu orang tu orang muda ke orang lama, kita tengok cara dia bersembang. Kalau dia suka cerita hak lama, makna dia orang lama. Kalau dia suka cerita hak lah ni, dia tu orang muda. Kalau dia suka cerita bab
apa ni Akademi Fantasi PU lah apalah semua tu orang baru. Tapi kalau cerita bab Piramli tu orang lama tu. Kita tahu dia orang lama. Wal padang pasiru wa ta'ada pokok kayuwi tompok-tompok tahi unta katanya. Wal padang pasiru tu maksudnya bermula padang pasir, mubtada khabar ada kat situ. Piramli ni pandai nahwu. Wal padang pasiru wa ta'ada pokok kayuwi maksudnya mudhaf ilaih. Tajwid pun dia pandai juga. Telah ku renung dalam kitab atul qalqalah, makin ku tenung berdetak bunyi pun qalqalah tu. Muslimin dan muslimat yang ketiganya kata Syekh dalam kitab ni, dia kata peringkat yang ketiga nama dia lah tanfiz, artinya peringkat pelaksanaan. Bila kita dah tengok, kita tahu ada kemampuan tu, lepas tu kita tengok cara kaedah dia, maka kita melaksanakan Islam. Kata dia ialah begitu juga pelaksanaan dilakukan mengikut sistem kewangan, penubuhan syarikat kewangan, koperasi bank, takaful, pajak gadai dan lain-lain sistem muamalat yang berasaskan syariat Islam. Demikian juga pelayanan Islam dalam bidang perundangan, politik, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Ini bertepatanlah dengan kata seorang profesor yang hebat, yang besar, nama dia Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya. Sama sebiji macam dia kata kat sini. Apa itu Islam? Islam ialah perkara yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia, tak ada tertinggal pun. Hatta bab kencing pun Islam ambil kira. Hatta bab berak sekalipun Islam ambil kira. Berak nak dapat pahala macam mana, berak tak dapat pahala lagu mana. Berak pun ambil kira tu. Islam jaga. Kata bersih tu kena ada dalam diri setiap orang Islam. Ni sampai kita pergi satu masjid tengok, masuk-masuk selak pintu pun tak ada. Selak pintu hak kita masuk toilet tu pun tak ada. Kita baru duduk ni, kawan main buka gabus, kacau kita. Islam ambil kira berak. Pasal apa dalam kitab fiqh awal-awal sebut bab taharah, Islam ambil kira. Pasal apa dia kata tak boleh kencing di dalam lubang? Pasal apa dia tak bagi kencing di dalam air yang tenang? Pasal apa Islam ambil kira? Kenapa Islam sebut dalam kitab fiqh Matla' Badrain, kenapa dia sebut kalau ada satu benda yang jatuh atas najis, benda najis yang jatuh atas makanan, umpamanya gulai, maka habis jadi najis makanan tersebut. Tetapi kalau najis tu jatuh di atas benda yang beku, umpamanya margarin, maka dia kata kita buang hak najis dan benda-benda yang berhampiran najis boleh pakai lagi. Pasal apa? Pastinya ada hikmah di sana. Hari ini orang kaji tentang penyakit tikus. Apa dia tu? Kencing tikus. Hebat ulama dulu. Nabi cerita lama dah, ulama kaji buat kitab pula Matla' Badrain, tulis pula. Ahli sains tak jumpa lagi, tapi Islam dah cakap awal lagi. Islam mendahului saintis. Bila tikus kencing dalam satu tempat makanan itu, maka Islam kata ianya najis. Kita tengah masak nasi gulai lah ni, lepas pada kenduri orang nak buat apa, jamuan raya apa ni lah ni, tiba-tiba masak gulai 2 kawah, kambing 1, lembu 1, masuk kat siti kita, cik siti. Maka Islam kata kalau dia masuk saja dan dia tiba-tiba dia tenggelam, kita tengok tak bisa tengok pun daging macam ni. Pasal apa daging bentuk macam tikus ni? Memang tikus betul lah tu, dia mati di dalam tu. Maka Islam kata buang, kerana Islam kata najis itu. Islam jaga tang najis tu. Maka sains baru jumpa bahawasanya penularan najis ini, maka menyebabkan hari ni orang duk cari macam mana kaedah nak selesaikan masalah ni. Pasal apa tak bagi kencing di dalam lubang? Takut ular tengah duk lena. Bila dia tengah duk lena, dia bangkit terus. Dia cari hak mana duk keluar ayak tu. Tak pasal dia kata ular bertemu ular, maka pergilah Sungai Petani waktu tu. Tu orang kata pergi ular kapak Sungai Petani. Pasal apa tak beri kencing dalam lubang? Takut jin tengah duk lena. Hari tu dia tak ada mesyuarat apa-apa, dia nak balik lena awal. Kita ni tak ada hal pergi kencing kat lubang. Dia tengah duk landing baik lagu tu, baru nak berangan, mai ayam kencing buah atas kepala dia. Dia ketak sekali, kruk. Dia kata Nescafe ke Holik ni, dia kata. Islam tak bagi lagu tu daripada awal. Sebab tu dia sebut di sini, Islam ini merangkumi semua, hatta sekecil-kecil benda Islam sebut. Apatah lagi tentang perundangan Islam. Kenapa kita tak mau ikut Islam?
Kenapa kita persoalkan benda ni? Kenapa kita tak boleh bersama dengan benda ni? Itu persoalan dia. Maka semua ada jawapan dalam diri masing-masing. 2 kali dah lena, muslimin dan muslimat. Kita baca ni kalau kata lebih pada sejam lebih pun tak jadi dah, otak duk pi merata dah. Tadi elok lagi lah ni dah sampai kat England dah. Nak patah Malaysia lambat ni, kan? Jadi cukuplah tuan-tuan, terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini, yang boleh kita kongsi pada malam ini. Kita tak boleh terlalu lama, kerana bila kita terlalu lama menjemukan. Lakin minat tatwilikal latil himam fasara fihi al-ikhtisar al-multazam. Pak Tikruh bila dia cakap lama-lama dia akan keluar cakap itu. Lakin minat tatwilikal latil himam fasara fihi al-ikhtisar al-multazam. Akan tetapi yang lama-lama tu menjemukan, maka ringkaskan. Ringkas dia apa dia? Malam ni kita cerita bab dakwah yang secara hikmah. Apa yang kita boleh ambil? Ialah kita ni buat dakwah, semua orang kena berdakwah. Semua orang kena dakwah. Jangan kecualikan diri. Yang kedua, yang berdakwah ni pula mestilah dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kita mau buat dulu baru kita nak beritahu ke orang. Jangan kita bagi tahu dulu baru kita buat. Maka orang kata apa? Hang tu cakap lebih beda sembang boleh. Nak ikut jangan. Jangan sampai orang kata kita lagu tu malu kita. Kita kata ustaz kata rokok haram ni, tiba-tiba tengok ustaz isap rokok. Haram, 2 kali haram ustaz ni. Kita kata lagu tu. Pasal apa? Dia kata haram tapi dia buat, maka 2 kali haram, maka jadilah haram. Hak satu lagi tak boleh sebut dalam masjid tu. Orang marah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat ambil apa yang disebut oleh ulama ni. Bukan saya yang kata ni, saya tumpang kata apa yang dia sebut saja. Saya tak ada apa-apa, ilmu pun tak ada, hanya boleh berkongsi sedikit saja. Marilah sama-sama kita tutup yang akhirnya ialah dengan satu doa. Tuan-tuan amal doa ni insya-Allah. Tuan-tuan pakai amal doa ni ialah satu nama dia selawat untuk tak mau bagi lupa. Semua orang dia tak mau lupa. Kenangan yang buruk tak apa kita lupakan, tapi kalau ilmu kita tak mau lupa. Doa ni namalah selawat yang perlu diamal di waktu pagi sebanyak 70 kali. 70 pagi. Kalau kita ada amalan lain kata Pak Teh, jangan kita tinggalkan amalan yang telah kita lakukan disebabkan amalan yang baru. Tetapi kalau kita dah boleh kekal amalan tu, baru kita tambah hak baru. Kalau orang lain, orang hak nikah banyak, dia kata apa? Runtuh masjid jangan, tapi kalau tambah tak apa. Dia kata slow je, kan? Kita janggut punya panjang, dengar dia sembang macam bagus dia berani nikah 2. Hang janggut panjang hang berani? Tak ada, aku tak berani. Hang seorang sudah, aku tak mau. Lagi pinggan mau duk melayang, aku tak mau. Amalan dia lain. Amalan kalau kita dah kukuh, kita perlu tambah. Wa rujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Tambahnya taat dengan banyaknya amal, kata Syekh Ibrahim Laqani. Makin hari makin kita nak menuju kepada Allah, makin nak tuju lubang kubur, maka tambah amal. Jangan makin nak tuju lubang kubur, makin jauh dia dengan amal kepada Allah. Hatu rosak. Kita amal 70 kali, nama dia selawat ini, selawat untuk menghilangkan lupa. Melayu kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibil linisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ibu-ibu yang ku kasihi tulis, kalau tak ada kertas tulis, kalau ada kertas ada pen tulis, kalau tak ada tu guna ayat Allah. Ibu-ibu guna ayat Allah, tulis kat jarak ni, kat tangan ni. Bahawa dia nak hilang tu kita boleh ingat dah, kan? Dia doa dia lagu tu. Kalau tak ingat nanti saya tulis kat WhatsApp, saya bagi kat abang Khairi nanti. Bukan Khairi Jamaluddin, Khairi yang bukan Jamaluddin, insya-Allah. Saya bagi kat abang Khairi doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibil linisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasa'ahu ilmullah. Sebanyak berapa kali? Amal. Waktu bila? Waktu pukul 9 ke atas. Sebab kita ada amalan lain sebelum tu, mungkin kita buat sunat duha, kita tambah amal ni. Mudah-mudahan kita dengan Nabi esok orang yang hampir, walaupun tak boleh duduk hampir sekalipun, sekurang-kurangnya kita boleh duduk dalam syurga. Itu yang kita nak.
Tak perlu benda lain mainkan kita dikasihi oleh baginda Rasul. Macam mana kalau kita nak kasih pada Nabi, maka atas dunia kita kena banyak sebut, kita banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengijazahkan selawat ini kepada semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita. Marilah sama-sama kita tutup majlis dengan sebab kita banyak lara tadi. Marilah sama kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minta ampun, maaf kalau terkasar bahasa. Terima kasih kepada seluruh hadirin, terutama para tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang kukasihi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam rahmat-Nya dan penuh keberkatan amalan yang kita buat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.